Jadi sedar dan juga nampak ni memang sangat berbeza lah sebenarnya. Sebab walaupun dia menggunakan panca indera kita yang ada, iaitu mata kita nampak, tapi kesedaran tu sebenarnya akan menyentuh deria kita yang seterusnya, iaitu hati lah. Jadi itu sebenarnya yang sangat membezakan antara sekadar nampak dan juga merasa dan juga menjiwai, iaitu kita perlukan hati yang sama-sama ingin menyantuni. Pada saya, kita boleh ringkaskanlah kepada perkataan fokus tu sendiri. Sebab bila kita melihat, kan, kita akan fokus, betul. Jadi dia akan bergantung pada apa yang kita nak memandang, apa yang kita fokuskan. Contoh, cantik ke, sempurna ke, tak sempurna ke dan sebagainya. Jadi daripada akronim fokus tu tadi, F yang pertama adalah fizikal. Itulah faktor pertama. Sebab biasanya kita ni orang kata, kita percaya apa yang kita nampak. Seeing is believing. Jadi kalau kita nampak okey, itu nampak okey je, so apa nak dibantunya, kan? Itu contohlah. Sama juga dari segi kemudahan OKU, kan? Apabila contoh yang kita selalu dengar lah, parkir dan juga tandas, kalau tak okey, macam mana nak guna, kan? Itu fizikal. Kalau bercakap tentang organisasi, dia lebih luas lah, dan selalu dia melibatkan konteks kerajaan, konteks komuniti, industri dan sebagainya. Jadi organisasi ni pun adalah satu faktor yang menyumbang juga kepada kita menyantuni OKU. Seterusnya adalah K. K ni komunikasi. Komunikasi ni sangat kenalah, macam hari ni kita memanfaatkan teknologi. Jadi Japan ni sehati dan sejiwa lah dengan UNPSA, di mana kita percaya teknologi untuk masyarakat. Jadi kita menggunakan ruang social media macam sekarang ni lah, kan, kita ada banyak ruang-ruang seperti TikTok, podcast dan sebagainya, di mana komunikasi ni sebenarnya boleh berlaku. Jadi tidak lagi ada unsur kata terpinggir, tak sampai dan sebagainya, tapi kita cuba lagi untuk gunakan media komunikasi ni. Kemudian U ni adalah umum lah. Secara umumnya kita semua ada tanggapan masing-masing terhadap golongan inklusif, golongan OKU ni. Sama ada kita sangat simpati macam Puan sebutkan, ataupun dalam masa yang sama kita empati, ataupun kita tak peduli pun. Sebab kita rasa, oh kenapa pula, kan, tak berkait pun dengan kita contohnya. Ataupun terlebih pula, kan, nak membantu tu sampai orang tu sendiri rasa tak selesa. Dan S adalah sikap lah. Cakap tentang sikap ni sebenarnya dia akan merangkum semua faktor-faktor tu, sama ada fizikal, organisasi, komunikasi, umum. Sebab sikap ni dia akan menentukan tindak tanduk kita lah, macam mana kita tu berhemah, bersopan ataupun sebaliknya. Jadi itulah sebenarnya faktornya, Puan, kalau boleh kita kongsikan. Menarik. Jadi kita tarik daripada perkataan sikap tadi. Selalunya apa yang dikaitkan dengan over ni sebenarnya melebih. Bila melebih sebenarnya dia tak diperlukan. Jadi mudah fahamnya, bila dia ada satu sikap dan tanggapan yang tertentu, contoh mungkin dia sangat prihatin sebab tu dia nak membantu lebih, tapi mungkin juga dia tak percaya. Contohnya overhelping ni, dia tak percaya. Senario ni saya boleh bawa satu contoh keadaan yang sangat jelas lah. Misalnya OKU nak melintas jalan. Jadi sebenarnya dia dah yakin je dengan kursi roda yang dia ada. Jadi dia boleh je melintas jalan sebab kursi roda sendiri adalah alat bantu. Tapi kita pula pergi sorong, tiba-tiba dia jadi laju dan mengakibatkan kecederaan. Itu sebenarnya contoh yang tidak perlulah. Kalau secara jelas dengan kursi roda. Jadi kita pun dah dapat satu punca, kan, iaitu sikap. Jadi bila sikap ni diterjemahkan kepada tingkah laku, dia akan dapat satu lagi, iaitu sama ada POV-nya, kan, point of view, kan, sekarang POV, prihatin, betul, tak prihatin, pangkah, kan. Jadi prihatin ni sebenarnya dia bertitik tolak kepada hati yang tersentuh lah. Kalau hati tu tak rasa apa-apa, memang dia tak prihatin pun. Sebab tu dia rasa tak apa, kejap je parking ni, kan, bukannya lama. Ataupun kejap dia tu subjektif. Ada orang kejap tu memang sekejap, tapi ada orang memang lama. Tapi secara prinsipal moral dan etikanya memang tak boleh lah, kan. Tapi dalam masa yang sama, prihatin ni juga dia perlu diterjemahkan dengan perbuatan. Contoh bermula dengan perkara yang asas, sebab tu disebutkan betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Dan terus jangan parking.
terus jangan guna kemudahan yang bukannya untuk kita kan. Sebab kita tak tahu bila detik-detik yang diperlukan tu, sebab kita sebenarnya bukannya dihaskan untuk menggunakan kemudahan-kemudahan itulah. Itulah salah satu contohnya. Okey, saya tertarik lah kalau orang kata kadang-kadang bagus juga kita melihat keluar untuk kita menambah baik. Jadi bila kita kata nampak ataupun sedar, kita boleh kaitkan dengan peribahasa kan, jauh berjalan luas pemandangan kan. Jadi bila kita ada satu pemandangan yang lebih luas, masa inilah kita sesuai, orang kata kalau kita nak jadi lebih baik, kita kena tengok orang yang lebih baik daripada kita. Misalnya negara maju seperti di Jepun dan juga di Sweden, kedua-duanya adalah satu contoh penanda aras yang sangat baik dari segi teknologi dan juga dari segi governance, dari segi bagaimana dia mentadbir urus golongan inklusif, khususnya golongan OKU ni. Misalnya China tu sebenarnya orang kata charity begins at home. Dia bermula di rumah. Sepatutnya sikap tu ada daripada ibu bapa dan juga daripada golongan OK itu sendiri, di mana mereka ni sendiri tahu apa yang sepatutnya menjadi keperluan bagi tujuan berdikari tu. Itu sebenarnya tips yang kita nak. Sebab dia bila kita faham berdikari seorang OKU dan inklusif ni mengikut 7 kategori OKU yang ada, kita akan sentiasa menyantuni mereka itu secara bermaruah. Sebab kunci kepada kehidupan yang baik kepada golongan OKU ini sebenarnya apabila kita memberi mereka dua perkara, iaitu akses dan juga capaian dan juga pergerakan. Jadi bila capaian dia kepada pendidikan, capaian dia kepada ekonomi macam kata TikTok dan sebagainya, dari sini dia boleh berdikari. Dan bila dia dapat pelibatan penuh dalam ekonomi dan juga pendidikan, sebenarnya inilah dua tangga yang akan menjadikan tak kisahlah kita sebaik Jepun ataupun sebaik Sweden, dan mungkin lebih baik daripada mereka apabila kita juga mengambil kira aspek kerohanian. Jadi dia lengkap panca indera tu. Sebab kita kadang selalu lupa bila kita sebut pasal OKU ni, kita melihat hanya kepada nak bantu akses dan pencapaian tu hanya dari segi nak bagi dia hidup yang sejahtera, sedangkan kita lupa kita ada lagi satu kehidupan sesudahnya, itu alam selepasnya lah, insya-Allah. Jadi itulah cara yang lebih tepat kita sebagai rakyat Malaysia yang percaya kepercayaan kepada Tuhan, dan kita sentiasa mensyukuri apa sahaja keadaan yang ada. Itu cara yang lebih pragmatik dan juga proaktif lah pada OKU. Okey. Sebenarnya bersebab kenapa saya suka memberi contoh sebegini, sebab kadang-kadang kita lupa rumah tu adalah sekolah kita yang pertama. Dan ibu bapa sebenarnya adalah pendidik kita yang pertama, murabbi kita yang pertama. Dan contoh ni baru sangat kita menyambut Hari Ibu, dan juga baru-baru ni kalau kita boleh kongsikanlah kisah kejayaan macam mana Puan Zaidah Tamjiz, salah seorang daripada esko kami di PPDK Damai, Pusat Pemulihan dalam Komuniti Damai. Beliau merupakan ikon ibu misali yang telah pun berjaya menterjemahkan apa yang kita sebutkan tadi. Dari segi halangan fizikal, halangan organisasi, halangan komunikasi, halangan umum dan halangan sikap, dia telah atasi dengan memberi peluang kepada anak beliau, iaitu Dr. Siti Hawa, yang berumur 37 tahun, selama 20 tahun daripada 2006 ke 2026 menamatkan pengajian daripada diploma hinggalah ke ijazah kedoktoran. Dan kejayaan beliau ni bukan kaleng-kaleng lah kalau orang zaman sekarang kata, sebab dia memerlukan satu iltizam yang sangat luar biasa. Maknanya bila seorang ibu tu, sebab kalau boleh dengar di kami punya social media, bila seorang ibu tu sendiri yang sebenarnya reda dan juga dalam masa yang sama memberi ruang yang kita sebutkan tadi, dia adalah contoh hidup, living example yang kita boleh kata dia bukan sekadar retorik. Dan saya sangat tertarik apabila Puan Zaidah ni, bila wartawan bertanya kepada beliau apa harapan dia, dia kata dia tak ada satu harapan yang spesifik, tapi dia nak anak dia tu sendiri mencapai cita-cita. Jadi kita nampakkan di situ, maksudnya kesatuan antara redanya kita kepada yang mencipta dan juga kita sebagai makhluk tu, apabila dia bersatu dan kita selalu bersangka baik dengan masyarakat di sekeliling kita, walaupun ada dugaan kan kita bukan dekat syurga, itu yang menjadikan satu contoh lah yang sangat luar biasa bahawa menyantuni OKU ini sebenarnya bermula di rumah. Untuk pengetahuan Puan dan juga rakan-rakan,
Dr. Siti Hawa ni dia adalah graduan multimedia. Maksudnya teknikal kan. Jadi itu yang menjadikan dia lagi istimewa. Dan lebih istimewa daripada tu, keupayaan dia sangat minimum sebab OKU ni diukur daripada dua keadaan, kefungsian rendah, sederhana dan juga tinggi. Dan macam Dr. Siti Hawa ni dia ada dua, kalau orang putih kata extreme end. Dari segi intelek dia sangat berfungsi sebab dia best student dan sebagainya. Tapi dari segi kemampuan fizikal dia lebih rendah lagi daripada seorang bayi. Jadi bayangkan kalau hanya dengan sentuhan itu sahaja yang Dr. Siti Hawa mampu, dia mampu mencapai taraf PhD, dia memberi satu semangatlah kepada kita yang tak ada kekurangan yang jelas yang lain, maksudnya mampu mencapai tahap tu. Jadi pada saya itulah kenapa dia bermula di rumah. Kita yang di luar ni kan, orang kata sekampung daripada luar ni hanya mampu membantu daripada luar, sedangkan dia akan kembali semula ke rumah dan jiwa dan segala kekuatan dia ada tu sebenarnya datang daripada keluarga dan juga ibu. Kami berperanan sebagai, kata kuncinya adalah perkhidmatan. Jadi semua mesti juga tertanya-tanya perkhidmatan macam mana kan, teknologi ada ke, memberi robot ke contoh. Okey, dari segi sini teknologi sebagai pemberdaya golongan OKU. Contoh macam Dr. Siti Hawa tadi, memandangkan beliau lumpuh kan, dia lumpuh. Jadi kita berikan dia kerusi roda yang bersesuaian. Jadi kita custom made kan, dan kita dapat kerjasama daripada industri. Itu contoh. Jadi berbalik kepada bagaimana kami berfungsi, perkhidmatan tadi, punca kuasanya adalah dasar yang sedia ada, sama ada di peringkat global, sebab kami perlu mematuhi kan, dalam kita nak beri perkhidmatan ni dia panggil universal design, reka bentuk sejagat. Jadi reka bentuk sejagat ni bukan pada bangunan sahaja, tapi daripada sikap, dipanggil universal manners juga. Jadi ini yang diguna pakai dan membolehkan kami mencapai taraf 5 bintang lah untuk perkhidmatan tersebut. Dan ada 4 domain di mana secara spesifik di MPSA dia adalah dasar, ekosistem, mesra OKU dan inklusif. Jadi dalam dasar ni dia ada 4 domain. Domain pertama adalah governance, di mana ia diketuai oleh kami punya Naib Chancellor. Domain yang kedua adalah akademik dan juga kerjaya yang diketuai oleh Timbalan Naib Chancellor Akademik. Domain yang ketiga adalah accessibility dan mobility, maknanya akses dan capaian lah kepada pergerakan dan sebagainya. Ini diketuai oleh Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan. Dan yang terakhir adalah sistem sokongan yang diketuai oleh Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Jadi 4 ni dia akan mewujudkan ekosistem tu. Sebab kadang-kadang orang nak tahu kan ekosistem macam mana, beri perkhidmatan tu macam mana. Jadi kami punya piawaian 5 bintang ni sentiasa dipantau oleh 4 domain-domain tersebut. Dan bila ianya diaktifkan, apabila kalau untuk pelajar, sebab kami menyantuni golongan ni 3 kategori. Pertama adalah pelajar, kedua adalah staf, ketiga adalah staf dengan tanggungan OKU. Selain daripada tu, memandangkan kami dah naik taraf menjadi pusat kecemerlangan, kami juga menyantuni 6 lagi golongan lain di bawah UNESCO, iaitu pedalaman, golongan B40, kanak-kanak, wanita, anak yatim dan juga warga emas. Jadi secara keseluruhan keempat domain ni akan membantu kita menjadikan mereka ni mendapat pelibatan penuh lah dalam masyarakat. Jadi di situlah UMPSA, Pusat Perkhidmatan Inklusif, secara spesifik berperanan bukan sahaja sebagai aktivis teknologi, sebab kami ni berfungsi dengan menjadi aktivis teknologi, maknanya bukan bersifat reaktif lah. Kita ada pelan strategik dan sebagainya, bermula daripada kalau pelajar, daripada mula dia mendaftar sehingga dia graduate, dan hatta alumni pun kan, macam Dr. Siti Hawa. Dan macam tadi Cikgu Alif, dia adalah pelajar OKU sebenarnya yang sekarang dah jadi tenaga pengajar. Menarik kan? Okey. Dan kita juga untuk staf daripada mula dia lapor diri sampailah berpencen. Dan untuk golongan kita kata staf yang ada anak berkeperluan khas ni, kita jadikan dia sukarelawan. Jadi begitulah cara kita melengkapi dan memposisikan diri, di mana dalam Islam khairun nas yang fa'un nas, yang tafa'un nas. Jadi kita adalah semua yang bermanfaat, tak kisahlah OKU ke, golongan yang lain-lain ke. Jadi itulah cara kami menyusunlah perkhidmatan setempat dan sejagat. Jadi perancangan kami yang terbaru, kami memenangi anugerah khas dalam pertandingan penyelidikan, di mana itulah fungsi universiti. Kita menyampaikan ilmu yang sahih.
Kan, ilmu yang telah diuji dari segi penyelidikan dan sentiasa menanda aras. Kami dapat rakan kerjasama strategik daripada Lund University, merupakan universiti yang dimartabatkan kelestariannya nombor 1 di dunia. Jadi kita sentiasa belajar daripada yang terbaik, daripada Jepun. Jepun nanti mungkin ada ruang lain kita pun bercerita juga, dan yang terkini itu. Jadi apa perancangan? Kami ingin menjadi hati, iaitu hub dan juga teknologi ekosistem inklusif yang bermanfaat kepada dalam kampus, setempat dan juga sejagat. Itulah kita punya perancangan, insyaAllah. Dari OKU kepada OKU. Jadi bila Cikgu Alif tu sendiri mengajar golongan OKU, dia sebenarnya lebih menjiwai dan memahami, bukan macam sekadar kita tidak menafikan, tapi kan orang kata dari wanita untuk wanita, man to man talk, sama juga OKU ke OKU dia akan memang ada sentuhan yang berbeza. Jadi dia bukan sekadar melihat, tapi dia sedar dan merasa dan menjiwai. Itulah yang mahalnya. Sebab tu Luqman mengambil kata-kata Luqman Al-Hakim, dia kata dalam tubuh manusia dia ada 2 yang kita selalu boleh tengok baik ataupun buruk seseorang. Lidah dan juga hati. Macam hari ni kita memanfaatkan lidah kita untuk berkomunikasi, menyampaikan apa yang ada dalam hati kita. Jadi harapannya cikgu, guru, pensyarah, siapa pun sahaja yang sebenarnya kategorinya adalah murabi, termasuklah ayah kita, pakcik kita semua, termasuk golongan yang memberikan petua kan, warga emas ni kan, gold, orang kata all is gold. Jadi pada saya lah konteks seorang guru tu kita luaskan kan, guru ni pembangun nusa dan bangsa. Kita nak jadikan dia inklusif, kita pun tak boleh select lah macam budak-budak sekarang kata kan. Kita tak perlu select dalam memilih talent. Kita juga tak perlu select dalam memilih audience. Kita perlu sebarkan je, biar Allah yang menyentuh hati-hati kita semua, dan akhirnya kita menjadi insan yang bermanfaat, yang bukan saja inklusif tetapi hingga ke akhirat dia punya jariah dia, insyaAllah. Kali ni kalau kata mesej untuk masyarakat, mungkin saya bermilih untuk sedikit berbeza, sebab selalu mesej ni ditujukan kepada golongan OKU sahaja. Tapi pada kami yang juga kita boleh kata penjaga kepada golongan OKU dan inklusif, saya dengan rendah hati menyeru untuk kita bermuafakat lah dalam menyantuni OKU dan bersifat 2 hala. Maksudnya memberi dan menerima, kerana bila bercakap tentang tanggungjawab, dia datang dengan tanggung dulu baru boleh jawab. Makanya golongan yang menyantuni perlu menunaikan tanggungjawab yang sewajarnya, contohnya kesedaran, memberikan perkhidmatan, tapi dalam masa yang sama dia disambut oleh golongan OKU dengan memberi sepenuh hati dan juga tidak berprasangka kepada orang yang sebenarnya nak membantu. Jadi kalau ada satu sinergi pandangan dan juga rasa yang sama, dia bukan saja memberi satu manfaat kepada golongan OKU dan inklusif, tapi dia sebenarnya membina nusa dan bangsa bersama-sama. Melihat dengan kita betul-betul nampak kan. Jadi sedar dan juga nampak ni memang sangat berbeza lah sebenarnya. Sebab walaupun dia menggunakan panca indera kita yang ada, iaitu mata kita nampak, tapi kesedaran tu sebenarnya akan menyentuh deria kita yang seterusnya, iaitu hati lah. Jadi itu sebenarnya yang sangat membezakan antara sekadar nampak dan juga merasa dan juga menjiwai, iaitu kita perlukan hati yang sama-sama ingin menyantuni.